Didik TV KPM. Okey, terima kasih Fizi. Jadi Sama-sama, sekarang ni untuk aktiviti yang pertama, cikgu nak Fizi cuba tahan nafas selama mungkin yang Fizi boleh. Cuba. Saya tahan nafas cikgu ya. Dua, tiga. Kita tengok apa yang berlaku pada Fizi. Nampak macam okey lagi ni, nampak steady, nampak okey. Okey cikgu. Okey, lepas nafas. Nampak dah macam termengah-mengah tu. Termengah-mengah cikgu. Fizi, cikgu nak tanya. Kalaulah cikgu kata, okey Fizi, tahan nafas selama beberapa minit, cikgu tak kata lepas nafas. Tahan dan terus tahan. Apa yang Fizi akan rasa dan mungkin apa yang Fizi akan terjadi kepada Fizi nanti? Yang pertama cikgu, saya akan pengsan. Pengsan. Ataupun saya akan berpindah alam cikgu. Berpindah alam. Pindah alam mana? Alam barzah cikgu. Maksudnya matilah. Mati sebab tak bernafas cikgu. Meninggal dunia. Jadi kenapa Fizi kata Fizi boleh pengsan, Fizi boleh mati, Fizi boleh berpindah alam ke alam yang lain, sebab apa? Sebab udara tak cukup dalam badan cikgu. Ya, betul. Sebab udara adalah salah satu keperluan asas benda hidup. Dan kita manusia adalah benda hidup. Jadi manusia dan haiwan memerlukan udara untuk bernafas. Jadi bukan kita saja Fizi sebagai manusia, tetapi haiwan juga memerlukan udara untuk dia bernafas sama macam manusia. Sama cikgu ya. Itu yang pertama. Ya. Okey, yang kedua. Yang kedua, selain udara, hari-hari apa kita buat? Contoh dekat depan ni, apa benda yang ada ni? Ini macam sayur-sayuran, buah-buahan. Apa kita tengok je ke? Kena makan cikgu. Tepat sekali. Yang kedua, kita perlukan makanan. Makanan untuk apa? Untuk mendapatkan tenaga. Sebab itu kalau kita makan, maka kita akan berasa aktif. Kita boleh melakukan aktiviti-aktiviti seharian. Begitu juga dengan haiwan. Sebab itu haiwan, dia celik je mata, dia buat apa? Dia makan cikgu. Dia cari makanan dia. Supaya dapat aktiviti, boleh ada tenaga untuk melakukan aktiviti dia seharian. Jadi kita dah belajar tentang berapa tadi Fizi? 2 cikgu. 2. Yang pertama apa? Udara. Pandai. Yang kedua? Makanan. Makanan. Rasa-rasa dah makan kan? Udara dah ada, makanan dah ada. Rasa-rasa yang ketiga apa pula? Yang saya rasa kita kena minum cikgu, air. Minum. Jadi kita minum minyak ke? Tidak. Kita minum apa? Minum air. Minum air seperti dalam botol yang berada di hadapan Fizi tu. Jadi yang ketiga, betul tepat sekali Fizi, kita memerlukan air. Manusia dan haiwan memerlukan air untuk menghilangkan dahaga. Betul cikgu. Kalau kita dahaga, kita rasa tak larat, rasa macam nak pingsan, rasa lemah dan sebagainya. Jadi air merupakan salah satu keperluan asas bagi manusia dan juga haiwan. Jadi kita dah belajar tentang berapa tadi? 3 cikgu. 3. Okey, yang pertama sebutkan. Yang pertama adalah udara. Udara. Yang kedua Adalah makanan. makanan. Yang ketiga Air. yes, tepat sekali. Jadi kalau kita lihat di sini, tepat sekali seperti Fizi yang telah katakan. Pertama, manusia dan haiwan memerlukan udara untuk dia bernafas. Yang kedua, manusia dan haiwan memerlukan apa dia? Makanan Untuk mendapatkan tenaga. Pandai. Dan yang ketiga, lepas makan maka dia akan mencari Air. bukan air. Air untuk Air, menghilangkan Dahaga. Cikgu nak tanya cikgu lah kan. Ya. Kalau masuk bulan Ramadan, bulan Ramadan yang mulia ni cikgu, macam mana cikgu? Kalau masuk bulan Ramadan yang mulia, maka kita akan ada satu tempoh masa yang diperuntukkan, yang dibekalkan untuk kita makan. Bangun tak waktu tu? Waktu ni cikgu. Waktu apa? Sahur cikgu. Waktu sahur. Pandai. Jadi waktu sahur tu adalah waktu sebelum subuh yang mana kita akan bangun dan kita akan makan, kita akan minum untuk mendapatkan tenaga, untuk mendapatkan air supaya kita dapat mengharungi hari yang panjang sampailah ke Berbuka puasa pada waktu
Imsak, cikgu. Bukanlah. Lepas tu? Waktu maghrib. Maghrib, kawan-kawan. Laju sangat nak imsak. Waktu maghrib. So petang itu kita akan makan sekali lagi. Ya. Kita dibenarkan untuk makan, kita dibenarkan untuk minum, untuk kita melakukan ibadah-ibadah yang seterusnya. Itulah cikgu. Cikgu, kalau sekiranya kan 3 elemen ni, udara, makanan dengan air ni tak ada, cikgu, apa akan jadi pada kehidupan kita? Contohlah, udara ada, makanan tak ada. Kalau udara air ada, makanan tak ada, air ada. Jadi kita tak dapat bertahan lama sebab kita tak ada tenaga. Makanan membekalkan tenaga. Jadi kita boleh bercakap, kita boleh melakukan aktiviti, adik-adik di rumah boleh pergi sekolah, boleh belajar, boleh melakukan aktiviti fizikal. Sebab apa? Sebab dia ada tenaga. Begitu juga dengan udara. Udara kalau tak ada, memang confirm pasti kita akan mati. Dan juga begitu dengan air. Kalau kita tak dapat air tersebut, maka kita juga akhirnya akan mati. Jadi Fizi, Ya, cikgu. kita ada satu aktiviti sebenarnya. Baik, cikgu. Kita lakukan aktiviti sekarang, cikgu. Jadi Fizi, apa cikgu. yang ada di sebelah kanan Fizi sekarang itu ada beberapa gambar. Yang utamanya adalah gambar apa kat tengah-tengah tu? Ini gambar harimau belang, cikgu. Ya, betul, harimau. Dan harimau ni dia adalah salah satu benda hidup. Betul, cikgu. Dan dia mesti memerlukan udara, makanan dan juga air. Jadi sekarang ni cikgu nak cuba uji Fizi, cuba tentukan apakah yang dia perlukan untuk dia terus hidup. Cikgu beri masa lebih kurang 30 saat. 30 saat, cikgu, ya? 30 saat. Baik, cikgu. So ready? Sedia? Baik. 1, 2, mulakan. Harimau dia akan makan rusa, cikgu. Cacing, cikgu, ya? Takkan harimau makan cacing? Tak kenyang dia. Harimau pun tak makan sayur-sayuran, cikgu. Baik. Kalau sekarang macam tu, saya nak pergi ke harimau, jarang makan roti. Dia perlukan udara, cikgu. Udara, Jatuh pula, cikgu. Tak apa, ambil slow-slow. Baik, cikgu. Tahan. Baik, dia perlukan udara. Dan dia perlukan air, cikgu. Air tu kat mana tu? Air tu kat tasik, cikgu. Tepat Saya sekali. tarik di sini. Okey. Adakah benar ataupun tidak jawapan saya ni, cikgu? Jadi mari sama-sama kita semak jawapan Fizi. Betul ke ataupun jawapan tu sebenarnya salah? Okey, jadi yang Baik. pertama tadi Fizi tarik rusa kan? Ya, cikgu. Rusa sebagai dia punya apa? Dia punya air ke? Rusa tu adalah makanan dia, cikgu. Makanan. Jadi harimau makan rusa. Ya. Rusa minum air, cikgu. Rusa bukan air. Betul. Tepat sekali. Tetapi harimau tepat sekali Fizi. Harimau memakan rusa. Sebab harimau ni dia memang suka makan daging. Betul. Itu yang pertama. Jadi nombor 1 tepat. Yeay. Ya. Okey, kita lihat yang kedua. Yang kedua, cikgu. Yang kedua tu Fizi ambil apa tengah-tengah tu? Saya rasa ni nampak macam surat khabar tengah melayang, cikgu. Melayang. Jadi itu menunjukkan apa sebenarnya? Udara, cikgu. Udara. Jadi sama macam kita, haiwan ini juga memerlukan udara untuk bernafas. Jadi makanan dah betul, udara pun dah betul. Jadi dah Ya, dua markah kat sini. Cantik. Ya, kita Baik, tengok cikgu. yang ketiga. Yang ketiga cikgu. ini cikgu nampak macam ada air dalam kolam ataupun tasik tu kan? Jadi cikgu. apa dia buat dekat kolam tasik tu? Dia pergi terjun, dia berenang ke? Dia mandi ke? Dia memang perlukan udara. Lepas dia perlukan udara, cikgu, dia makan. Lepas dia makan, kenyang. Rasa dahaga pula, Rasa cikgu. dahaga, Mungkin tercekik tulang. Tercekik tulang. si rusa dia, cikgu. Dia pun pergilah okey. minum air dekat tasik yang berdekatan. Yes, tepat sekali. Betul. Memang dia pergi ke tasik atau kolam tersebut untuk minum bagi menghilangkan dahaga. Jadi, adik-adik sekalian, Abang Fizi dah berjaya melaksanakan aktiviti padanan dengan tepat, dengan mantap, dengan penuh semangat, iaitu seperti yang rakan-rakan di rumah telah saksikan bahawa harimau memerlukan rusa sebagai salah satu makanan dia. Betul, cikgu. Kemudian sudah pasti dia memerlukan udara untuk dia terus bernafas sama macam manusia. Dan yang ketiga, dia memerlukan air untuk apa? Untuk dia menghilangkan dahaga, Menghilangkan dahaga. Jadi selain adakah harimau sahaja yang akan buat perkara ini, memerlukan keperluan asas ini, ataupun sebenarnya semua haiwan dan semua manusia juga memerlukan keperluan yang sama? Semua, cikgu. Tetapi adakah kita minum air kolam sama macam haiwan-haiwan? Tidak. Kita minum air apa? Kita kena minum air masak, cikgu. Ya, walaupun kita ini memerlukan air, tetapi
air yang kita minum dengan air yang haiwan minum adalah yang berbeza. Kita Baik, mesti minum air yang telah dimasak untuk mengelakkan kuman-kuman yang berada dalam air tersebut masuk dalam badan, masuk dalam perut dan akhirnya menyebabkan kita sakit perut, terpaksa pergi ulang-alik tandas beberapa kali. Dan bila dah sakit tak boleh pergi sekolah, kena pergi jumpa doktor. Betul. Doktor bagi ubat. Kena makan ubat pula kan. Itulah dia cikgu. Menyusahkan kita cikgu ya. Menyusahkan pula. Baiklah cikgu. Cikgu berapa bintang untuk saya cikgu? Kalau macam ni saya berikan 10 bintang 10 untuk Fizi. bintang. Yeay. Baik, dah dapat 10 bintang. Abang Fizi nak rehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM